Martin Stano pegang steering Sabah FC sekarang guys. So ini adalah satu lagi berita yang telah dikeluarkan oleh pengurusan Sabah FC iaitu SAFA untuk melantik Martin Stano, ex-ketua jurulatih kesihatan lah untuk Sabah FC ni. Fitness untuk Sabah FC telah dilantik untuk mengisi kekosongan yang telah dipegang sementara oleh Alto Linus selaku interim pada beberapa perlawanan sebelum ni, dan sekarang kekosongan yang telah ditinggalkan oleh KS2 diisi oleh Martin Stano, nama yang tidak asing bagi kita walaupun kalau kita tengok sosial media macam hebat betul dia punya tajuk media. Sabah lantik ketua jurulatih baru dari Slovakia. So bila kita baca macam siapa ni. Lepas tu bila kita buka, Martin Stano. Hebat betul hype yang diorang lakukan di sosial media sekarang ni. Okey, jadi di mana tempat Martin Stano telah diganti oleh Muhammad Abdul Ajid, iaitu dari pasukan Sabah FC 2 untuk menjadi jurulatih kecergasan Sabah FC sehingga tamat musim ni lah. So antara benda yang menarik perhatian aku di sini ini adalah daripada gesaan yang telah diberikan oleh MFL untuk melantik ketua jurulatih yang memiliki lesen pro, di mana telah diberi tempoh sehingga 10 Disember. Waktu video ini dirakamkan sudah 11 Disember, so aku sudah lewat sehari mengenai berita ni. Membuatkan aku tertanya-tanya macam, sebelum ni Alto tiada lesen pro kah? So kenapa perlu dilantik interim untuk memegang jawatan tersebut, sedangkan kita mempunyai satu individu yang sudah berada di dalam kelab memiliki lesen pro? Kenapa tidak diteruskan sejak pengambilan Stano ni di dalam Sabah FC? So ini bilang orang, benda-benda begini sebenarnya kalau aku tengok nampak sangat ketidakstabilan yang telah dilakukan oleh pihak pengurusan Sabah FC ni, ataupun ada benda di sebalik tabir yang kita tidak tahu yang membuatkan kenapa Alto dilantik terlebih dahulu, selepas tu baru Stano. Adakah itu memang disengajakan oleh pengurusan Sabah FC kerana Stano ni perlu disiap sediakan terlebih dahulu sebelum dijadikan coach tetap untuk Sabah FC? Itu adalah benda-benda di sebalik tabir yang kita tidak pasti. Tapi kalau ini adalah benda yang mislook daripada pengurusan Sabah FC, sekali lagi aku mengatakan ini menunjukkan kepincangan lah dari segi pengurusan untuk Sabah FC. So aku juga melihat komen-komen yang telah anda lakukan mengenai, aku post benda ni di bahagian komuniti Sabah FC dan ada beberapa yang telah membuat komen lah. Rata-rata anda bersetuju di atas pelantikan ini, di mana ada yang mengatakan ia memberi impact yang positif untuk Sabah FC. Lepas tu tidak perlu untuk memberi masa lagi menyesuaikan diri dengan taktikal Sabah FC sekiranya coach lain lagi dimasukkan. Of course kalau coach lain lagi dimasukkan mesti akan ada perbezaan formasi lagi. Ya, benda-benda macam tu lah. Ada juga macam merasakan benda ni macam yang kita tunggu dan lihat dulu apa hasilnya. Aku berada di situasi tersebut lah. Kita lihat dulu dan tunggu apa hasilnya, seperti mana juga sewaktu pelantikan Alto Linus. Tapi apa yang aku suka daripada pengumuman dan pelantikan ni, lebih-lebih lagi sekiranya dilakukan lebih awal tanpa mengumumkan interim untuk Sabah FC, adalah ianya memberi kestabilan untuk Sabah FC lah. At least kerana kita tahu sudah coach ni akan tetap bersama Sabah FC. Kerana status interim tu ia masih menimbulkan tanda tanya untuk kita, untuk pemain, macam apa tindakan seterusnya Sabah FC ni, siapa lagi nextnya. Lepas tu bila sudah next ni, apa lagi yang perlu kita pelajari ni, mau menyesuaikan diri dengan coach baru ni, lebih kurang macam tu. Jadi pengumuman Sabah FC mengatakan Stano adalah coach tetap untuk Sabah FC again hingga penghujung musim saingan Liga Super ni, bagi aku adalah satu good news dan juga memberi kestabilan yang cukup bagus lah untuk Sabah FC. Ada juga mengatakan tak kisahlah sebenarnya coach ni tidak memberikan peranan pun, tak kisahlah siapa yang berada di bangku coach tu, yang penting adalah player-player. Guys, kalau kamu katakan coach ni tidak penting untuk suatu kelab, bagus kita ambil sialah kitman Sabah FC yang menguruskan baju-baju Sabah FC tu, yang tukang sidai baju Sabah FC gantung-gantung di di bilik persediaan Sabah FC tu, ambil sejak dia lah jadi coach. Pasal player yang penting sebenarnya. So again,
aku bergembira di atas pelantikan Stano ni sebagai coach tetap Sabah FC. So di mana aku mengharapkan juga ini kita remain to be seen lah. Aku nak tahu sama ada Stano akan terus mengekalkan apa yang diperjuangkan oleh OKS, especially formasi 3-4-3. Sekiranya ada pertukaran dilakukan oleh Stano pun aku tidak masalah kerana kita perlu mengikuti keselesaan Stano lah untuk mengemudi Sabah FC ni. So, bagaimana pula pendapat anda guys mengenai news terbaru ni? Letakkannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.